Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. Sebelum kita membaca dan bersama kemudian kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. 弟兄姐妹早安！当我们还没有读神的话语、听人的话语之前，我们一起同心祷告。 Bapa yang di sorga, sekali lagi kami mohon Engkau lengkapi dan berkati kami dengan firman-Mu. 天父，我们再次求你以你的话语来装备我们，来赐福于我们每一个人。 Pakai hamba-hamba-Mu untuk menjadi pemberita kebenaran-Mu. 求主使用你的仆人来传讲主你的信息，传讲你的真理。 Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti, untuk menerima, untuk taat kepada firman-Mu. 求主打开我们的心，打开我们的思想，让我们能够听神的话语，遵守主你的真理。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara-saudari yang kekasih, pada hari ini kita akan bersama mendengar panggilan Tuhan Yesus, ikutlah aku. 弟兄姐妹，我们今天早上将听主耶稣对我们说的一个呼召，来跟随我。 Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. 我们要读的经文是马太福音第4章18节到22节。 Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, dari situ kita akan belajar tema ikutlah aku. 从马太福音第4章这边，我们要一起来思想今天早上的主题，来跟从我。 Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. 圣经告诉我们，耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里烧网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上捕网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。 Saudara, setiap hari di dalam dunia ini sebenarnya kita mendengar banyak hal, banyak orang memanggil kita untuk mengikuti mereka. 弟兄姐妹，其实在这个世界上，我们每天都会听到有许多人叫我们跟随他们。 Secara langsung mereka berkata, ikutlah aku, atau secara tidak langsung, sebenarnya saudara begitu banyak suara sedang memanggil kita untuk mengikuti banyak hal. 无论他们是直接或者他们间接的，其实在我们的生活当中，有许多的人每天都是要我们跟着他们的行为，或者跟着他们所做的。 Iklan, saudara, itu adalah salah satu cara perusahaan produk memanggil orang untuk mengikuti suatu gaya hidup, membeli satu produk. Saudara, itu sebenarnya panggilan supaya kita ikut. 比如说，我们看广告的时候，其实它就是一个呼吁，就是让我们能够去购买他们的产品，或者我们跟着他们的生活方式去做，这就是对我们的一个呼召，就是叫我们跟随他们。 Atau orang-orang yang punya gaya hidup tertentu dan mereka terus tampil di depan, baik di TV, di film, di berbagai media sosial, untuk mereka nyatakan model kehidupan itu, dan mereka ingin orang-orang mengikuti gaya hidup yang seperti itu.
也比如说，我们如果看电影或者看一些的社交媒体的时候，那些人所做的一些的行为或者一些动作，其实他是叫我们跟着他们去做，就是跟随他们。Bahkan saudara kita mendengar bukan beberapa saat belakangan ini banyak orang yang bisa dengan cepat sekali merekrut orang-orang dan mengajak mereka untuk ikut menjadi teroris. 我们也看到最近一些的新闻报告显示说，也有一些人被招，让他们能够跟从那些恐怖分子的一些的集团。Saudara, memang orang biasanya cenderung mudah sekali ikut sesuatu yang mereka sukai. 弟兄姐妹，其实有一些人，他们非常的容易跟随他们非常喜欢的一些的东西。Saya rasanya baru 1 atau 2 tahun yang lalu saya mendengar kata TikTok. Sekarang sudah menjadi begitu banyak orang ikut yang namanya TikTok itu. 也许我在这1、2年当中才有听说有关于这个TikTok，所以已经很普遍，有许多人都是知道这个 TikTok。Orang senang. 很多人都很喜欢。 Tapi seberapa banyak orang senang ketika mendengar panggilan Yesus, ikutlah aku. 可是当有一些人，有许多人听到主耶稣说来跟随我、跟从我的时候，有多少的人他们感到很喜欢？ Dari awal pelayanannya 从主耶稣一开始服侍， hingga di ujung pelayanannya, Yesus selalu berkata kalimat ini, ikutlah aku. 到主耶稣到最后的服侍的那个时刻，主耶稣常常都会说来跟随我。 Yesus betul-betul perhatian kepada hati kita, kepada jiwa kita, supaya kita ikut yang benar, ikut yang baik. 因为主耶稣他很关怀我们的情形，他要我们跟随好的部分、好的方面。 Maka saudara, berkali-kali di dalam pelayanannya Yesus memanggil orang untuk mengikuti dia. 所以在耶稣的这个服侍的生涯当中，我们看到他常常要人们来跟随他。 Kepada banyak orang, Yesus ucapkan kata ini, ikutlah aku. 主耶稣对众人说：“你要跟从我。” Misalnya yang tadi kita baca itu, 比如说我们刚才所读的， Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, 耶稣对彼得和安德烈说。 Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。” Saudara perhatikan, menarik sekali ini di dalam catatan kitab Injil, ini pertama kali Yesus gunakan kata ikutlah aku. 弟兄姐妹，我们要看这是非常有趣的，就是在这个福音，在这个圣经当中，这个是耶稣首次对他们说：“来跟从我。” Dan orang pertama yang dia panggil itu adalah Petrus. 然后他们耶稣所呼召的第一个人就是彼得， Dan beberapa teman Andreas, Yohanes, dan Yakobus. 接下来就是安德烈、雅各和约翰。 Tapi nama Petrus disebut dulu. 可是我们看到彼得的名字首先被耶稣所呼召的。 Saudara, artinya dia orang yang pertama yang Yesus bilang, ikutlah aku. 所以彼得就是第一个人，耶稣所呼召的。 Kemudian di dalam perjalanan pelayanannya, Yesus juga mengungkapkan beberapa panggilan yang lain kepada beberapa orang lain. 在其他的服侍的地方，我们看到主耶稣也有对其他人有同样的呼召。 Saudara, misalnya di dalam catatan Injil Matius pasal 8 ayat 22. 比如说在马太福音第8章第22节， Tetapi Yesus berkata kepadanya, yaitu seseorang yang di tengah jalan, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. 耶稣对在街道上的人，他所遇到的人说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。” Kita tidak tahu nama orang ini. 我们不知道这个人的姓名， Yang kita tahu adalah orang ini tidak mau ikut Yesus. 我们知道的是，也许这个人他不肯跟随耶稣。 Tadi Petrus dan teman-temannya, saudaranya dipanggil, mereka ikut Yesus. 刚才我们看到彼得他跟他的朋友们，耶稣呼召他的时候，他们都跟随了耶稣。 Dan seseorang ini, kita tidak tahu namanya siapa, dipanggil dengan panggilan sama, tapi dia tidak mau ikut. 然后我们看到这个人，主耶稣呼召他，可是他不要跟从耶稣。 Berikutnya, saudara, panggilan Yesus kepada seorang yang bernama Lewi atau Matius. 另外，主耶稣是呼召另外一个人，就是马太，
有另外的名字是利未。 Matius 9 ayat 9 mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. 马太福音第9章第9节，耶稣从那里往前走，看见一个人叫马太坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。 Dan kita tahu kemudian orang ini menjadi Rasul Matius, penulis kitab Injil Matius. 我们后来知道，这个人就是成为基督的门徒，就是成为一个使徒，他写这个马太福音书的。 Kemudian berikutnya saudara, Yesus memanggil seseorang lain yang disebut dengan seorang muda, pemimpin muda yang kaya. 我们看到另外呢，主耶稣也呼召了一个非常富裕的一个少年人。 Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 耶稣说：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。” Kita tahu cerita ini, seorang muda yang disebut pemimpin agama, disebut orang kaya, datang kepada Yesus, tanya apa yang harus dilakukan supaya mendapat hidup kekal. 我们知道这个人，他是一个年轻少年人，他是一个富裕的人，是一个宗教的领袖。他来到主耶稣面前，他说：“他问耶稣说，我要得永生的话，我要做什么？” Kemudian ketika mendengar perkataan Yesus, ikutlah aku. 后来他听主耶稣对他说：“来跟从我。” Kita tahu saudara apa yang terjadi. 我们知道发生什么事。 Diceritakan dalam kitab Injil. 在福音书有告诉我们， orang muda yang kaya itu pergi dari Yesus dengan sedih. 圣经告诉我们，这个人就是非常愁苦的离开那个地方。 Yesus panggil, ikutlah aku. 耶稣说：“你来跟随我。” Orang itu pergi dari Yesus. 可是那个人却离开耶稣。 Bahkan dikatakan hatinya waktu pergi hatinya sedih. 然后圣经也记载说，他离开的时候，他的心里充满了愁苦。 Karena hartanya banyak. Itu kata Alkitab. 因为圣经记载说，他的家产有很多。 Matius dipanggil, walaupun dia pemungut cukai, dia langsung berdiri ikut Yesus. 当耶稣呼召马太的时候，他立刻的跟随耶稣，虽然他是一位税吏。 Orang ini pemimpin agama dipanggil Yesus, pergi dari Yesus dia. 这个是另外一个人，他是一个宗教的领袖，可是耶稣召他的时候，他却离开耶稣去。 Kemudian ada catatan juga saudara sekalian adalah panggilan kepada Filipus. 另外有记载，就是对腓力的这个呼召。 Panggilan kepada Filipus, Yohanes 1:43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. 约翰福音第1章第43节，又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：“来跟从我吧。” Dan Filipus ikut Yesus. 腓力他就跟随了耶稣。 Kita senang mendengar orang-orang yang langsung kemudian berespon, pergi ikut Yesus. 我非常欢喜，如果看到主耶稣呼召他们的时候，他们就马上立刻的跟随主。 Tapi ada juga orang-orang yang pergi dari Yesus. 可是也有一些人，他们却离开耶稣。 Tapi saudara mengikut Yesus memang bukan hal yang mudah. 弟兄姐妹，本来我们跟从耶稣不是一件简单的事。 Karena itulah kemudian kita juga mendengar Yesus memanggil lagi Petrus untuk ikut dia. 后来我们也听见，在圣经告诉我们，耶稣又再次的呼召彼得来跟从他。 Di dalam Yohanes 21 ayat 19. 在约翰福音21章19节。 Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. 耶稣说这话是指责彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。” Bahkan kemudian diulang lagi di ayat selanjutnya. Yohanes pasal 21 ayat 22. 后来耶稣又在约翰福音21章22节来重复。 Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. 耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你来跟从我吧。” Saudara, menarik sekali karena kita lihat ada 3 kali sebenarnya Yesus menggunakan kata ini untuk Petrus. 弟兄姐妹，我们看到，其实主耶稣他3次之多来呼召彼得，叫彼得来跟随他。 Di awal pelayanannya dia memanggil Petrus, ikutlah aku. 从主耶稣一开始服侍的时候，他就召彼得说：“来跟从我。” Di ujung dari pelayanan Yesus di dunia, Yesus berkata, ikutlah aku. 到主耶稣最后的这个服侍的这个时候，他也跟彼得说：“来跟从我。” Saudara, memang betul panggilan untuk ikut Yesus itu perlu terus-menerus, bukan hanya sekali, tapi perlu terus-menerus dinyatakan dan disuarakan. 我们知道这个主耶稣所发生的这个呼召声，不能停止，要继续不断的发出。 Ikut Yesus bukan sesuatu yang langsung jadi, saudara. 因为弟兄姐妹跟随耶稣也不是一件直接马上能够立即出现或者呈现的一件事情。 Bikin kue saja kita perlu hati-hati ya, prosesnya pelan-pelan, jangan sampai gosong, jangan sampai rusak, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Itu perlu satu ketelitian dan perlu terus-menerus diperhatikan baik-baik. 因为我们看，如果我们做蛋糕的时候也需要时间，我们不可以把这个蛋糕就是把它烧焦了，我们要很仔细的、慢慢的做。 Apalagi ikut Yesus. 更何况我们跟随耶稣， Perlu terus diingatkan dan diingatkan lagi. 要常常的提醒，要常常的不断的被提醒， Juga supaya kita nggak lupa. 也让我们不要忘记。 Karena di dunia ini begitu banyak suara berkata ikut aku, ikut kami, ikut aku, ikut kami. Kita jangan lupa untuk tetap fokus ikut Yesus. 因为在这个世界上实在有许多的声音，让我们跟从他，让我们跟从他们。所以呢，我们要常常的记住，让我们不要忘记。 Jangan kita bilang ikut Yesus, lama-lama kita miring dan kemudian menyamping dan kemudian malah pergi dari Yesus. 我们不要在跟踪耶稣的时候，我们慢慢的向左向右，歪掉，就是我们没有跟随耶稣了。 Karena ikut Yesus itu berarti senantiasa berjalan di belakang Yesus. 因为跟随耶稣就是我们要常常走在耶稣的后面。 Bukan berjalan di depan Yesus, bukan memimpin Yesus kemana kita mau pergi. Tapi membiarkan diri dipimpin oleh Yesus kemana Yesus ingin kita pergi. 我们不是走在主耶稣的前面，而是我们是走在主耶稣的后面。我们跟随主耶稣，他到哪去，我们就跟着他去。 Ikut Yesus berarti berjalan di belakang Yesus. 跟随耶稣的意思，就是意味着我们走在主耶稣的后面。 Saudara sekalian, bagi Petrus itu berarti betul-betul hurufiah. Berjalan di belakang Yesus, mengelilingi kota demi kota, desa demi desa. 对彼得来说，跟随耶稣就是肢体来说，就是他跟耶稣进到一个城市，进到另外的乡村。 Dan untuk itu jelas Petrus harus meninggalkan pekerjaan dan rumahnya. 因此呢，彼得必须离开他的工作，离开他的家。 Dia ada di Galilea. 他在加利利。 Yesus bilang, ikut aku. 耶稣说：“你跟从我。” Dia ikut. 他就跟从耶稣。 Yesus pergi ke Yerusalem, dia juga harus ikut ke sana. 耶稣去耶路撒冷的时候，他也跟着耶稣去耶路撒冷。 Kemanapun Yesus berjalan, dia harus berjalan di belakang Yesus. 无论耶稣走到哪里，他都要走在主耶稣的后面。 Dan untuk itulah dia dituntut meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya. 因此呢，他必须离开他的家，必须离开他的工作。
Dan itu pengorbanan yang berat, saudara. 我们知道这个是何等大的一个牺牲。 Kita membaca mengatakan Petrus segera ikut Yesus. 我们读这边说，彼得就立即的、立刻的 Tapi 跟随耶 sebenarnya 稣。 kalimat pendek itu menyatakan satu perjuangan, pergumulan, pengorbanan yang luar biasa untuk ikut Yesus. 其实跟随耶稣的时候，我们知道他需要一个很大的挣扎、很大的挑战来去跟随。 Tetapi masih mendingan kalau Yesus keliling-keliling desa dan kota, itu karena Yesus sedang wisata, jalan-jalan. 如果耶稣他从一个城市到一个城市，到一个乡村，到一个乡村，我们看到主耶稣在那边是在游环。 Tapi kita tahu bukan itu yang terjadi. 他在环游的时候，可是我们知道，其实真实的这个情形不是这样的。 Ikutlah aku, itu juga bisa berarti berjalan di belakang Yesus, menghadapi tantangan, menghadapi kebencian, menghadapi hinaan, menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi salib. 可是走在主耶稣的后面，跟着耶稣，就是面对挑战，面对一些的仇恨，面对侮辱，面对一些的逼迫，也面对十字架。 Kalau tiba-tiba ada seorang yang punya uang, dia mengatakan kepada kita, mari ikut aku ke Paris. Habis itu kita ke New York. Selama 2 minggu kita keliling-keliling. 如果有人跟你说，让你跟我去巴黎，去巴黎之后，我们去纽约，我们在那边绕一绕。 Ya mungkin memang kalau kita langsung bisa mengatakan, segera kita ikuti dia. 我们可能就说，哦，马上我们就立刻跟随他。 Bahkan nggak usah minta izin dulu begitu ya, tapi kita yakinlah pasti akan dikasih izin. 我们不需要向别人去要求，我们知道我们可以得到允许，我们可以跟那个人去。 Tapi ketika Yesus berkata ikutlah aku, sebenarnya itu juga berarti ikut dia, menghadapi tantangan dari begitu banyak orang, kebencian, hinaan dari begitu banyak orang. 当主耶稣说你跟从我的时候，也就是说我们要面对 其他的人给我们的挑战，给我们的一些的侮辱，给我们一些不好的一个待遇， Termasuk penderitaan dan salib. 包括痛苦、苦难以及十字架。 Dan pernah terjadi bukan, justru disitulah kemudian Petrus pernah sedikit goyang. 我们知道在这方面，彼得曾经动摇过。 Ketika Yesus berjalan lurus mau ke Yerusalem. 当主耶稣要直走往耶路撒冷的时候， Yesus bilang, sekarang aku mau ke Yerusalem. 耶稣说：“我这个时候要到耶路撒冷。” Itu sudah 2 tahunan lebih Petrus ikut Yesus. 其实彼得跟从耶稣已经大概2年了。 Kemudian Yesus bilang, aku sekarang harus ke Yerusalem. 耶稣说：“我这个时候要往耶路撒冷去。” Kalau itu masih yang pertama tadi ikut di belakang Yesus keliling desa dan kota, itu mungkin sudah biasa buat Petrus. 如果之前呢，他是跟随耶稣进到一个城市，到另外一个乡村，对彼得来说是很平常的。 Tapi kemudian Yesus berkata, aku harus ke Yerusalem dan di situ aku akan disiksa, dianiaya, aku akan mati disalib. 后来耶稣就说：“我要往耶路撒冷去，我在那个地方会受到逼迫，会受到就是在那个地方我会受死。” Kita tahu apa yang terjadi kemudian. 我们知道后来发生什么事， Petrus tarik Yesus ke samping 彼得就把耶稣拉回来， dan dia tegur Yesus. 他责备，他就对主耶稣说 Tidak boleh ke Yerusalem, tidak boleh ke sana. Tuhan tidak izinkan kamu ke sana.：“ 他说你不可以到耶路撒冷，天父不允许你到那边。” Saudara, itu pada waktu itu Petrus kan harusnya berjalan di belakang Yesus, ikut Yesus ke Yerusalem. Tapi karena dia tahu Yerusalem itu ternyata penderitaan, maka dia tarik Yesus ke samping, dia tidak mau pergi. 本来彼得是应该走在主耶稣的后面，他跟随耶稣。可是因为那个时候他知道耶稣去耶路撒冷会面对这个痛苦的时候，他把耶稣拉回来。 Maka saudara, kemudian Yesus berbalik menegur Petrus. 我们知道耶稣他就责备彼得。 Saudara sekalian, perkataan Yesus kepada Petrus itu adalah enyalah iblis. 耶稣对彼得说的就是魔鬼，离我去吧。 Sebenarnya saudara, perkataan itu adalah
berjalanlah di belakangku, jangan menghalangi aku di depan, tapi pindahlah ke belakang. 其实耶稣要说的就是，你不要拦阻我，你应该走在我的后面。 Sebenarnya memang harusnya Petrus ada di belakang Yesus. 彼得应该是走在耶稣的后面的。 Tapi kadang-kadang dia merasa dia bisa kasih nasihat untuk Yesus, jangan ke tempat di mana yang Petrus nggak sukai. 所以呢，彼得他认为他可以劝耶稣不要去彼得不喜欢去的地方。 Tapi itu bukan perjalanan salib. 可是那一条不是十架的道路。 Yesus mengajarkan perjalanan salib itu memang berat. 耶稣教导了这个十架的道路本来是非常的艰 Dan itu 苦， harus dijalani. 耶稣必须走这条 Kalau 路。 orang yang siap ikut Yesus di belakang Yesus berarti akan siap menghadapi itu juga. 所以走在主耶稣后面的人，跟随耶稣的，要预备好自己来面对这条路。 Saudara sekalian, bagi Petrus ikutlah Yesus atau ikutlah aku, dia betul-betul ikut Yesus, itu juga berarti dia berjalan di belakang Yesus, meninggalkan kebudayaan Yahudinya yang eksklusif. 所以对彼得来说，他要跟随耶稣，就是走在主耶稣的后面，也就是说，他要离开他这个犹太人的非常的特殊的、非常优势的身份。 Kita tahu orang Yahudi itu sangat eksklusif, tidak suka bergaul dengan orang lain. 我们知道犹太人都非常优势，他们不大喜欢以别人为友。 Allah suruh mereka menjadi berkat bagi seluruh bumi. 神要他们成为这个全世界人的祝福， Tapi mereka ngumpul tidak mau kemana-mana. 可是他们都集合在一个地方，他们不要到别处去。 Bangga dengan tradisi mereka, bangga dengan agama mereka, bangga dengan kebudayaan mereka. 他们以他们的风俗习惯、以他们的文化为傲。 Tetapi sekali ketika seorang Yahudi seperti Petrus mau ikut Yesus, 当一个像彼得那样的犹太人，他要跟随耶稣的时候， itu berarti harus berani keluar dari sikap yang eksklusif menuju misi seluruh dunia yang luas dan yang plural, yang beragam jenis budayanya. 也就是说，他要离开他这个犹太非常优势的一个身份，他要走向这个一个使命的世界，就是非常广大、非常多元的。 Petrus belajar ini setengah mati, saudara. 我们知道，彼得在学习这方面的时候非常的困难。 Bahkan ketika dia mengabarkan Injil pun dia masih berpikir dia harus mengabarkan Injil kepada sesama orang Yahudi, kepada orang yang bersunat. 所以呢，当彼得传福音的时候，他还以为说他是要向那些收割礼的犹太人传福音。 Tapi Yesus mengajarkan pergi ke seluruh dunia. 可是耶稣教导他说：“你要到全世界去。” Keluar dari sikap yang eksklusif menuju misi seluruh dunia. 你要离开你非常特殊优势的一个身份，你要到外面全世界各地去。 Dan itu juga berarti saudara ketika Yesus sudah naik ke sorga, 也就是说，当主耶稣升天之后， kita ikut Yesus. 我们跟随耶稣， Yaitu melanjutkan pekerjaan Yesus. 我们跟从耶稣，我们继续主耶稣所做的事工。 Hidup seperti Yesus, 我们要活像基督， melakukan pekerjaan seperti Yesus lakukan. 我们要行出主耶稣所行的事， Mengikuti jejaknya. 我们要跟随主耶稣的脚踪。 Maka mengapa kita disebut tubuh Kristus? 为什么我们被称为这个基督的身体？ Mulut kita sekarang menjadi mulut Yesus mengabarkan Injil. 因为我们的口呢，就像耶稣的口，我们用我们的口来传讲福音。 Tangan kita sekarang menjadi tangan Kristus untuk menjamah orang, menolong orang. 我们的手成为了基督的手，我们用我们的手来扶持人，来帮助人。 Hidup kita menjadi penerusan dari Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan misi Yesus di tengah-tengah dunia. 我们的生命延续了主耶稣所做的，就是在这个世界上做这个传福音的工作。 Maka mengapa orang Kristen, orang mula-mula yang ikut Yesus disebut Kristen? 为什么初期教会的人被称为基督徒？ Karena mereka disebut Kristus kecil. 因为他们也被称小基督。 Nah, mereka seperti Yesus, melakukan pekerjaan Yesus, hidup seperti hidup Yesus. 因为他们就像耶稣，他们行耶稣所行的。
Tapi memang ini nggak mudah, saudara. Ikut Yesus itu tidak mudah. 弟兄姐妹，我们知道，我们跟从耶稣并不简单。 Maka ikut Yesus itu juga berarti dibentuk, diproses oleh Yesus. 跟从耶稣的意思，也就是说，我们被主耶稣所陶造，是有一个过程的。 Jelas sekali dikatakan Yesus dalam ayat yang kita baca tadi. 我们刚才所读的经文很清楚的告诉我们， Ikutlah aku. 你要跟从我， Dan kamu akan kujadikan, kamu akan kubentuk, proses, kujadikan penjala manusia. 你要来跟从我，我要使你，或者我要陶造、塑造你，成为一个得人如得鱼的人。 Yesus memanggil setiap orang ikut dia. 耶稣呼召每个人跟从他。 Tapi sekali kita berkata, iya aku mau, 如果我们一旦说我愿意的时候， kita siap untuk diproses dan dibentuk. 我们预备好受到主耶稣给我们的塑造， Seperti halnya Petrus, 就如彼得， dari seorang bernama Simon, 他原本是叫西门， dia menjadi Petrus, 变成了彼得， batu karang. 是一个磐石， Dari yang lembek menjadi kuat. 从一个非常微弱的，成为一个刚强的， Dari seorang nelayan menjadi seorang murid Yesus Kristus. 从一个渔夫成为了主耶稣的门徒。 Dan dari seorang yang memikirkan diri sendiri, yang egois, memikirkan kepentingan diri sendiri, menjadi seorang yang berpusat pada salib Yesus Kristus. 从一个以我自己为中心的人，成为了一个就是单单跟随主耶稣十架的一个人。 Saudara, mengikut Yesus, diproses, dibentuk oleh Yesus memang bukan suatu hal yang mudah. 弟兄姐妹，我们被主耶稣所塑造，并不一个很简单的事情。 Dari seorang manusia yang lemah, seorang manusia yang alamiah menjadi seorang murid Yesus yang kuat, itu tidak mudah. 从一个非常软弱微小的人，被主耶稣所塑造、陶造，成为一个坚强的人，这并不简单的。 Dari seorang yang memang kecenderungan kita memikirkan diri sendiri, memikirkan kemauan sendiri, dan kemudian akhirnya menjadi seorang yang memikirkan kerajaan Allah, memikirkan salib Yesus Kristus, itu bukan pembentukan yang mudah. 我们本来就是非常以自己为中心的人，可是我们却要后来去想主耶稣的这个国度，有关于主耶稣拯救这个世界上的人的这个事情，并不是一个很简单的一个塑造过程。 Karena itulah saudara, satu kata yang sangat dipentingkan di sini, ketaatan. 所以弟兄姐妹，我们知道，我们这里要强调一个，就是我们要顺服。 Kalau kita nggak punya jiwa yang mau taat, nggak punya sifat yang mau taat, nggak mungkin kita bisa ikut Yesus. 如果我们没有顺服的心，我们是不可能跟从耶稣的。 Yesus sendiri berkata kepada Petrus, 耶稣对彼得说， Yohanes 21:18 dan 19. 约翰福音21章18、19节。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 约翰福音21章18节，我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来。 但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。 Saudara, kita tahu anak muda memang senang berjalan sendiri kemana dia mau. 弟兄姐妹，我们知道少年人本来就是非常的喜欢，就是随心所欲的走到哪里。 Di sini digambarkan sebagai orang yang berpakaian dengan kemauannya sendiri, dia mengikat pinggangnya, kemudian dia pergi kemana sesuai nafsunya, sesuai keinginannya, sesuai minatnya. 这里说，这个年轻人他穿上衣服，他束上的带子，他都随意的往来。 Yesus ingin Petrus jangan seperti itu. 耶稣要彼得不要像那位年轻少年人一样， Harus seperti apa? 他应该像什么？ Dia bilang seperti orang tua. 他说要像这个年长的人， Orang tua kan sudah lemah. 年老的人本来是比较弱的， Orang tua sudah tidak lagi berdaya untuk mengatur diri sendiri.
年老的人没有能力来管自己， Karena itulah dia menyerahkan dirinya untuk diatur oleh orang lain. 所以他就把自己让别人来管。 Bahkan Yesus mengatakan dia mengulurkan tangan orang lain mengikat kamu dan menuntun memimpin kamu ke tempat yang kamu nggak suka. 他就说你要伸出手来，别人会把你带到你不愿意去的地方。 Itulah salib. 这就是十架， Seperti halnya kehidupan kita, saudara. 就如我们的生活一样。 Kita banyak hal-hal yang kita maui, kita inginkan, kita jalankan, tapi kita tidak boleh lakukan karena kita ikut Yesus. 就在生活当中，我们知道有许许多多的事情我们不能做、不能行，因为什么？因为我们是跟随主的人， Disitulah kita butuh diproses. 所以我们知道我们需要被塑造。 Dan untuk itulah kita harus taat. 因此呢，我们必须顺服。 Petrus turun naik dalam ikut Yesus. 我们知道，彼得在跟随耶稣的这个路程当中， Dia banyak 有下 gagal, 有落， banyak gagalnya. 他又这个上了，然后又下。 Tapi dia bangun lagi. 可是他跌倒了之后，他就再站起来。 Dan akhirnya saudara kita tahu dia menjadi seorang yang betul-betul Petrus kokoh untuk memimpin gereja Tuhan. 后来我们知道，他变成一个非常稳固、坚固的一个彼得，就是他带领教会。 Dia tidak seperti Yudas karena gagal kemudian pergi gantung diri. 他并不像犹大那么软弱，就是去自掉。 Dia gagal, dia bangun lagi. 他失败了之后，他再站起来。 So itulah hidup yang berbuah. 这就是有结果子的一个生命。 Yesus ingin kita ikut dia, kita diproses, kita dibentuk supaya bisa menghasilkan buah. 耶稣要我们跟随他，我们收到主耶稣给我们的塑造，然后我们要结出果子来。 Hidup menjadi hidup yang produktif. 我们的这个生活是有成效的。 Yesus berkatakan kepada Petrus dan teman-temannya ini, 耶稣对彼得和他的这个朋友说 ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。 Berjalan di belakang Yesus, 我们走在主耶稣的后面， dibentuk dan diproses oleh Yesus 我们受到主耶稣的这个塑造， untuk mempunyai hidup yang produktif. 让我们拥有一个有成效的一个生命。 Petrus ini seorang yang produktif. 彼得是非常有一个生产力的人， Dia penjala ikan, 因为他是一个渔夫， menghasilkan ikan 他是能够产出许多 untuk 鱼的， untuk dirinya, untuk keluarganya. 为其他的人，为他的家人，为他自己。 Kemudian untuk dia jual di pasar. 他就是把这些鱼到这个市场去 Itu 卖， hidup yang produktif. 就是一个非常有生产力的一个生活， Itu bagus. 这是好的。 Tapi Yesus bilang belum cukup. 可是耶稣说这还不够， Penjala ikan itu adalah satu pekerjaan untuk bisa hidup. 你成为一个渔夫，你得鱼的话是能够维持你的生活。 Tetapi kemudian penjala manusia itu adalah hidup yang memberi kehidupan. 可是你得人的话，就是你的这个人生是赐下生命的。 Saudara, ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan seorang murid Kristus. 弟兄姐妹，这个对一个基督的门徒来说是非常重要的。 Hidup kita dipakai oleh Tuhan Yesus 主使用我们的生命， untuk membawa orang kepada kehidupan. 让别人能够得到生命， Tidak hanya sekedar makan dan minum, 不是单单他日常生活的需要。 tapi ini menyangkut mengenai kehidupan kekal. 这个是关乎到他永生的这个生命。 Mencari roti, mencari ikan itu penting untuk kita. 他寻找这个食物，寻找这个饼，寻找这个鱼是对我们生活是重要的。 Tapi itu adalah penunjang kehidupan kita. 可是这个只是维持我们生活的。 Tapi tujuan hidup kita adalah kepada Allah, untuk hidup bersama Allah. 我们的生命，我们生活的目标就是我们是朝向我们的主。 Karena itulah Yesus berkata, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. 所以耶稣说：“我要叫你得人如得鱼。” Saudara, ini istilah yang sangat akrab bagi Petrus. Penjala ikan itu akrab sekali. 弟兄姐妹，这个得鱼呢，对彼得来说是非常熟悉的
一个概念。 Yesus sengaja menggunakan istilah itu untuk Petrus. 耶稣他特地用这个名词对彼得说， Petrus itu penjala ikan. 因为彼得是一个渔夫， Yesus tidak bilang, aku akan menjadikan engkau pendeta. 他没有说我要让你成为一个牧师， Aku menjadikan engkau ahli teologi. 我不是要你成为一个神学家。 Tapi kemudian Yesus berkata, aku menjadikan engkau penjala manusia. 他说我要使你成为一个得人如得鱼的人。 Petrus akrab mengerti istilah ini. 因为因为彼得非常熟悉主耶稣对他所说的这个概念， Penjala ikan. 就是得鱼的。 Tapi kemudian Yesus mengubah konsep ini, mentransfernya menjadi yang lebih radikal. 可是到最后呢，主耶稣把这个观念呢转变成非常激进的， Penjala manusia. 是得人的。 Saudara sekalian, sebenarnya Yesus ingin Petrus memikirkan kehidupan dengan lebih hakiki, dengan lebih substansial. 其实呢，耶稣要彼得比较有实质性的来思想有关于这个生命、这个生活的问题。 Kamu perlu menghasilkan sesuatu dalam hidupmu, itu jelas. 就是在你的生命当中，你必须有一些的果成，一些的获得。 Tapi yang dihasilkan bukan lagi hanya ikan, 可是你所产生的并不是鱼， tapi manusia. 而是人， Manusia yang percaya kepada Yesus. 就是让人能够相信主， Manusia yang kemudian diampuni dosa-dosanya. 就是那些得上帝赦免赦罪的人， Manusia yang bisa mendapatkan hidup yang kekal. 就是得到永生的人。 Saudara, ini adalah satu panggilan yang sangat tinggi, yang sangat hakiki. 弟兄姐妹，这就是一个非常高尚、非常的本质基本的一个呼召。 Seolah-olah kalau zaman ini Yesus berkata kepada kita, 就好像这个时代，也许耶稣对我们这样说： engkau menjadi guru yang mengajar murid-murid, 你成为一个老师、一个教员，教导学生， itu bagus. 这是好的。 Ajar mereka menjadi pinter. 你教导他们，让他们能够成为聪明的人， Ajar mereka tahu matematika dan fisika. 让他们知道数学，他们知道这个物理学。 Tapi jadilah juga guru kehidupan untuk murid-muridmu. 可是你也要成为你学生的这个生命的老师。 Engkau menjadi pemimpin perusahaan. 如果你成为一个公司的领导者， Tentu baik, pimpinlah baik-baik perusahaanmu. 你要好好带领你的公司。 Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. 可是你不要停顿在这个方面， Biarlah hidupmu betul-betul lebih produktif. 让你的这个生活更有这个生产，更有这个成效。 Pimpinlah perusahaanmu, pimpinlah karyawanmu kepada kehidupan di dalam Tuhan. 你要带领你的公司，带你的员工是朝向主基督的一个方向。 Apa yang sehari-hari kita lakukan 我们每天所做的， bisa ditransfer menjadi lebih hakiki. 能够转变成比较基本的， Bukan lagi hanya bicara mengenai kehidupan fana, 不是讲到这个能够在世界上能够朽坏的一些东西， tapi kehidupan kekal. 这是一个有永恒价值的东西， Ikutlah aku. 就是跟随我。 Diproses oleh Yesus 主耶稣塑造我们， untuk hidup berbuah, 让我们能够结出果子， untuk hidup produktif. 让我们能够有生命有成 Apapun yang 效 kita。lakukan sekarang, 无论我们现在所做的任何事情， kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, 如果我们完全交托给神， Tuhan akan jadikan itu lebih hakiki lagi. 神是让这个成为比较有跟这个实质性的， Hidup kita 我们的生命 menghasilkan kehidupan, 能够产生一个有效果的一个生活， membuat orang mengalami hidup yang kekal. 让别人能够经历这个永生。 Karena itulah saudara, saya mengajak kita berespon seperti yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. 弟兄姐妹，让我们能够像彼得和他的朋友所回应主耶稣的那样。 Saudara, dikatakan di dalam firman yang kita baca, 我们刚才所读的经 mereka 文 pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. 他们就立刻舍了网，跟从了耶稣。 Mereka meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Yesus. 他们立刻舍了船，别了父亲，跟从耶稣。 Ada hal yang harus kita tinggalkan. 我们必须放弃
一些东西， dalam kita ikut Yesus. 就是当我们跟从耶稣的时候， Mungkin itu sifat buruk kita, 也许我们的不好的这个性质， egoismenya kita. 我们的自私， Barangkali betul-betul pekerjaanmu, karena kalau Tuhan memanggil engkau menjadi hamba Tuhan full time, 也许你要放弃你的工作，如果耶稣呼召你成为他让你能够全时间的服侍， tapi apapun bentuknya, 无论是任何的形式， arahnya itu jelas. 我们有一个很清楚的方向， Pergi kepada Yesus. 就是我们朝着耶稣走。 Mendengar panggilan Yesus dan segera pergi kepada Yesus. 我们听见主耶稣的呼召，我们就立刻的、马上的跟随他。 Berjalan di belakang Yesus. 我们走在主耶稣的后面， Mau diproses oleh Yesus. 让主耶稣塑造我们， Menghasilkan kehidupan yang produktif, yang berbuah. 让我们能够结出一些的成果。 Itulah seharusnya respon kita. 这应该是我们的回应。 Segera. 我们要立即的， Jangan tunda-tunda lagi. 我们不要延迟。 Seberapa banyak pun hidup kita ada pada kita pada hari ini. 无论我们目前的这个生存的或者我们的活着的这个状况， Kita mau itu menjadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. 让我们能够把我们自己献上给主。 Bagaimana respon saudara? 我们要如何回应神？ Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Ya Tuhan, kami serahkan diri kami dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. 主，我们把我们自己放在你的看顾保守中， Kami mau ikut Engkau Tuhan. 我们要跟从你， Kami mau diproses dan dibentuk oleh Engkau 我 Tuhan. 们要被主所塑造。 Tapi sering kami tidak taat. 可是我们常常不顺服， Kami tidak rela dan tidak mau. 我们不愿意，我们不去行。 Tolonglah kami Tuhan. 求主你帮助我们， Jadikan hidup kami hidup yang produktif, hidup yang berbuah. 让我们的生命能够结出果子，能够成为有成效的人。 Bukan lagi sekedar hanya mencari ikan, 我们不是单单寻找鱼， tapi mencari jiwa-jiwa manusia. 可是我们能够寻找世上的这个灵魂， Biarlah hidup kami 让我们的生命， sungguh-sungguh ada berjalan di belakang Yesus. 我们能够真真实实的走在主耶稣的后面。 Dibentuk oleh Yesus. 我们被主你所陶造， Dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. 我们为主的荣耀能够结出果子来， Hidup kami boleh menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan 让我们 Yesus. 的生命能够产生出真正在主的面前悔改的思想的灵 Hidup 魂。 kami boleh menjadi murid yang membawa orang-orang lain untuk juga menjadi murid Tuhan Yesus. 让我们的生命能够成为门徒，我们也能够带领别人成为主的门徒。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Tanamkanlah firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing. 求主把神的话语放在我们的心里面。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们是祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。